Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Subihi bin Sailan dengan nombor metrik 900912106347 dan saya akan menerangkan tajuk kursus komunikasi ABCC 1103. Di sini saya akan menerangkan secara ringkas iaitu kelebihan dan juga kekurangan penggunaan teknologi komunikasi di tempat kerja ataupun dalam sesebuah organisasi. Teknologi merupakan pembangunan dan juga penggunaan alat bantuan, kan? Dan di tempat kerja teknologi banyak digunakan dalam urusan pentadbiran dan juga pengurusan kerja-kerja pejabat. Contohnya teknologi yang sering kita pakai di dalam pejabat ialah komputer, laptop, komputer, mesin fotostat, mesin fax dan banyak lagi. Tetapi teknologi ini juga mewujudkan isu-isu di organisasi. Pertama sekali, maklumat pengguna teknologi mungkin tidak terjamin kerahsiaannya oleh pengatur program tersebut. Contohnya, maklumat pelajar-pelajar di sebuah universiti mungkin terdedah kepada manusia yang tidak bertanggungjawab. Yang kedua, salah faham dalam komunikasi juga mungkin berlaku dengan penggunaan teknologi ini. Di sini saya akan menerangkan kesan-kesan teknologi maklumat dalam konteks organisasi dari segi positif dan juga negatif. Dari segi positif, kesan-kesan teknologi ini di antaranya pertama ialah memudahkan kerja seharian. Jelas kat situ kita sering kali menggunakan aplikasi seperti Microsoft Word, kan, di dalam pejabat untuk menaik, membuat laporan dan sebagainya. Yang kedua, kesan positifnya kita akan dapat menjimatkan masa. Dengan adanya komunikasi, kita dapat menghantar fax ataupun membuat panggilan video ataupun menghantar proposal ataupun membuat laporan melalui email, dan ini juga merupakan salah satu perkara yang kita boleh menjimatkan masa dan juga kos. Dan ketiga, kesan positif dalam komunikasi adalah memudahkan perhubungan dan memudahkan hubungan kita untuk berhubung dengan kawan ataupun pelanggan. Di antaranya kita dapat menggunakan telefon ataupun laman media sosial, Skype, WhatsApp video ataupun Yahoo Messenger, email dan sebagainya. Dan seterusnya, di antara kesan positif adalah kita dapat komunikasi yang lebih efektif. Dengan komunikasi yang lebih efektif ni, kita dapat menggunakan dengan penggunaan blog, media sosial seperti Facebook, Twitter ataupun MySpace, kan? Dan seterusnya kita dapat berkongsi pendapat dan juga info terkini melalui blog dan forum adalah medium yang terbaik untuk kita bertukar pendapat dan mendapatkan info terkini. Dan perkara begini adalah pekerja lebih berminat untuk melakukannya. Di samping itu, terdapat juga kesan-kesan negatif dalam kita menggunakan teknologi maklumat. Di antara perkara negatifnya adalah pertama, jenayah cyber. Di sini adalah daripada orang yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan jenayah cyber ni. Di antaranya ialah mereka yang tidak bertanggungjawab ini sentiasa melakukan penipuan, kerosakan ataupun pengubahsuaian ke atas program ataupun data komputer ataupun kecurian maklumat, kan. Dan di situ kita boleh lihat jenayah cyber ni dia menggunakan aplikasi ini dengan tidak betul. Selain itu, mereka juga membuat satu perkara iaitu dengan mengintip ataupun membuat satu aplikasi judi cyber ataupun skim cepat kaya dan ataupun menghasilkan web yang lucah. Pengguna maklumat, dan kedua di antaranya kesan negatif aplikasi ini komunikasi adalah dengan penggoda maklumat. Penggodam dan pengguna cyber yang bersikap sesuka hati ini, dia boleh memusnahkan data dan juga mengubah sistem komputer. Mereka juga menggunakan internet untuk mencuri maklumat-maklumat sulit yang dimiliki oleh individu ataupun syarikat ataupun organisasi, kan. Dan seterusnya, di antara kesan negatifnya adalah kewujudan budaya plagiarism. Sebagai contoh, pekerja telah menyalahgunakan teknologi sebagai satu cara untuk memudahkan dan menyiapkan kerja mereka dengan meniru ataupun menciplak ataupun istilah dia copy dan paste maklumat ataupun hasil kerja orang lain melalui internet.
Hal ini bukan sahaja menjejaskan amalan kesantunan, malah ini juga akan mengakibatkan individu yang terlibat tidak melakukan satu tugas dengan hasilnya sendiri. Di sini kita boleh lihat komunikasi pada zaman sekarang ni memberi dua kesan, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Terletaklah pada diri kita sendiri nak menggunakannya ataupun mengawalnya, sama ada kita mengawal ke arah positif ataupun ke arah negatif. Sekian daripada saya. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun tersilap. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan pensyarah kerana dapat memberi sedikit ilmu pada saya. Mudah-mudahan kita sama-sama diberikan kejayaan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Assalamualaikum.